Bank Rakyat umum pembayaran dividen 14%. Tarikh peperiksaan sijil pelajaran Malaysia dipinda berikutan penularan wabak COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bank Rakyat mengumumkan pembayaran dividen sebanyak 14% bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2019 berbanding 13% pada tahun sebelumnya. Pembayaran itu akan membabitkan RM406 juta yang akan dibayar kepada kesemua 842,847 anggotanya mulai esok. Meskipun tren pembayaran dalam industri secara keseluruhannya adalah rendah, Bank Rakyat masih mengekalkan pembayaran dividen pada kadar yang kompetitif serta peningkatan sebanyak 1% berbanding tahun 2018. Datuk Seri Wan Junaidi berkata Bank Rakyat juga sentiasa prihatin terhadap keperluan anggotanya, yang mana 30% penerima individu terdiri daripada golongan B40, manakala 20% penerima anggota koperasi terdiri daripada golongan B40. Beliau juga berharap pembayaran dividen dapat meringankan beban kewangan 5.1 juta rakyat Malaysia berdasarkan 4 orang seisi keluarga di ketika negara dilanda penularan pandemik COVID-19. Bank Rakyat juga memperuntukkan kemudahan pembiayaan RM200 juta bagi membantu usahawan dan koperasi menangani masalah kewangan kesan COVID-19. Gara-gara COVID-19, kali ini giliran peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM menerima kesan sehingga terpaksa dipinda ke 16 November depan. Mengikut pindaan itu, ujian dijadual berakhir pada 7 Disember. Kementerian Pendidikan dalam kenyataannya berkata penjadualan semula itu dibuat selepas meneliti keadaan semasa dan bagi memastikan semua kurikulum subjek berkaitan dapat diselesaikan dalam tempoh ditetapkan. Katanya tarikh bagi ujian penilaian sekolah rendah UPSR, ujian pencapaian bahasa antarabangsa UPBA, sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMMU lisan dan bertulis sijil tinggi agama Malaysia STEM bertulis serta sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM semester 3 kekal seperti tarikh asal. Setiap tahun sekitar 400,000 calon menduduki peperiksaan SPM. Dua belas lelaki yang melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di seberang Perai Utara Pulau Pinang dicekup di 3 lokasi berasingan malam semalam. Kesemua mereka ditahan reman sehingga 31 Mac untuk membantu siasatan. Mereka yang berusia 26 hingga 56 tahun dibawa ke Mahkamah Magistrate Butterworth kira-kira jam 10 pagi tadi. Magistrate Ahmad Tajuddin Zain membenarkan perintah reman selama 4 hari bagi siasatan mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang tugas penjawat awam. Ketua Polis Daerah ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, 6 daripada mereka yang sedang melepak di sebuah pondok di Kuala Muda Penaga ditahan dalam ops COVID-19 pada jam 11.10 malam selepas mereka enggan beredar walaupun diberi amaran. Seterusnya, 4 lelaki pula ditahan di Pasar Bisik Kuala Muda pada jam 11.20 malam selepas nasihat untuk beredar tidak diendahkan. Seorang daripada mereka didapati positif dadah hasil ujian saringan. Dan 2 lagi lelaki yang meronda menaiki motosikal tanpa alasan kukuh untuk keluar dari rumah ditangkap di Mak Mandin pada jam 1.50 pagi. Mereka juga gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri ketika ditahan untuk pemeriksaan. Dalam pada itu, seramai 28 lelaki ditahan reman selepas melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP di sekitar Arau dan Kangar. 10 individu berusia 21 hingga 32 tahun yang ditahan di Arau direman 4 hari bermula hari ini hingga Selasa depan. Manakala 18 individu berusia 16 hingga 45 tahun termasuk seorang warga Indonesia yang ditahan di Kangar dibebaskan dengan jaminan polis dan dikenakan denda. Kesemua individu berkenaan ditahan di beberapa lokasi awam dan premis perniagaan.
Perintah reman ke atas tahanan di Arau dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrat Kangar Monica Joseph Gaisa. Mereka direman bagi membantu siasatan di bawah pelbagai kesalahan mengikut Peraturan 7/1 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Setakat ini 30 individu telah ditahan di seluruh Perlis atas kesalahan melanggar arahan PKP. Di seluruh negara, angkanya lebih besar. Sebanyak 614 tangkapan dilakukan kerana ingkar dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Jumlah tangkapan terbesar adalah sepanjang 2 hari lalu apabila seramai 482 orang ditangkap. Perintah ini ianya merangkumi semua pihak, walaupun mereka berada di dalam gated community. Jumlah pesalah paling ramai adalah daripada kes menunaikan solat Jumaat dan keluar melakukan senaman. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri, sebanyak 1,046 sukatan jalan raya turut diadakan dengan jumlah kenderaan diperiksa ialah sebanyak 240,544. Ini menunjukkan bahawa bilangan kenderaan di atas jalan raya masih banyak di sebalik jumlah pematuhan kepada PKP setakat Jumaat terus meningkat kepada tahap 97%. Kerajaan akan mengumumkan prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lebih ketat selewat-lewatnya pada Isnin ini. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Majlis Keselamatan Negara Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika mengesahkan perkara itu berkata langkah itu bukan bermaksud pengisytiharan kepada perintah darurat. Saya akan umumkan tentang enhance ataupun PKP yang diperketatkan ini apabila kita meneliti dengan teliti apa tindakannya dan kesan kepada rakyat. Tetapi saya beri jaminan ini ianya bukan perintah berkurung. Menurut Datuk Seri Ismail, ketika ini kerajaan masih bertindak mengikut Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan bukannya perintah berkurung. Semalam, 2 buah kampung di Simpang Renggam, Johor diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD selepas 61 penduduknya disahkan positif COVID-19. Datuk Seri Ismail Sabri turut mengesahkan yang seluruh negara akan dilakukan proses nyah cemar bagi membendung wabak COVID-19. Satu lagi kes kematian baru dilaporkan berkaitan COVID-19 hari ini. Ini menjadikan jumlah kes kematian COVID-19 di negara ini sebanyak 27 kes. 159 kes baru turut dilaporkan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 2,320 kes. Perkembangan itu dimaklumkan Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah di Putrajaya. Kes kematian ke-27 merupakan seorang lelaki warga tempatan berusia 61 tahun. Mangsa mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi dan dirawat di Hospital Tangkak pada 24 Mac lalu. Dia kemudian dipindah ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 25 Mac sebelum disahkan meninggal dunia hari ini jam 10.50 pagi. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Katanya 61 kes juga sudah pulih dan dibenarkan keluar hospital hari ini. Ini menjadikan jumlah kes yang pulih sepenuhnya daripada COVID-19 sebanyak 320 kes. Kembali bersua. Sebuah bot kumpit dari Filipina diarah keluar dari perairan negeri Sabah selepas didapati masuk melalui perairan Sandakan. Ketua Polis Daerah Sandakan, Assistant Commissioner Muhammad Azhar Hamin berkata, bot kumpit dari negara jiran Filipina itu dikesan di perairan negeri itu bagi menjalankan aktiviti transshipment.
Aktiviti transshipment adalah aktiviti perniagaan di mana barangan keperluan asas dari negara luar yang diimport untuk dihantar ke selatan Filipina menjadikan Sabah sebagai lokasi hentian sementara. Susulan Perintah Kawalan Pergerakan, aktiviti transshipment dibekukan buat masa ini dan bot kumpit berkenaan diiring keluar dari perairan Sandakan. Terkesan satu kumpit yang daripada Filipina telah memasuki perairan negeri Sabah ini untuk melakukan transshipment. Namun arahan telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk memastikan kumpit-kumpit yang datang daripada Filipina ini diarahkan untuk balik. Dan pihak kami telah mengarahkan kumpit itu balik dan kami escort dan mereka matuilah. Yang mana kumpit-kumpit ini tidak boleh masuk ke Sabah ini bermula pada hari ini. Sehinggalah Perintah Kawalan Pergerakan ini tamat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menjalankan ops COVID-19 di perairan Sandakan. Terdahulu, Kerajaan Negeri Sabah mengumumkan sebarang aktiviti transshipment dihentikan demi mengelakkan penularan wabak COVID-19. Mengulas lanjut dalam ops itu, pihaknya bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan pasukan polis marin turut membuat hebahan menggunakan alat pembesar suara kepada beberapa buah kampung berdekatan pesisiran pantai. Selain itu, pemeriksaan terhadap nelayan dan pengguna laluan air turut dijalankan agar mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan. Polis Diraja Malaysia PDRM mewujudkan laluan khas untuk petugas barisan hadapan dan kenderaan perdagangan keperluan asas di setiap lebuh raya. Langkah itu bagi memastikan semua pergerakan penting pada masa Perintah Kawalan Pergerakan PKP berjalan lancar. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman memaklumkan laluan khas berkenaan dikhaskan kepada kaki tangan Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta lain-lain agensi yang terbabit dalam PKP. Selain itu, pegawai kaki tangan kerajaan berkepentingan yang terbabit dalam penugasan PKP juga boleh menggunakan laluan khas itu. Kenderaan perdagangan yang membawa barangan keperluan asas dan makanan turut dibenarkan melalui laluan khas berkenaan. Selain petugas barisan hadapan, pekerja media boleh melalui laluan berkenaan dengan syarat menunjukkan pas atau kad media serta surat kebenaran dari syarikat masing-masing. Sekatan untuk bergerak termasuk rentas sempadan antara daerah di Pahang diperketatkan bagi memastikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dipatuhi dan hanya kebenaran atas sebab tertentu sahaja diluluskan. Kelulusan itu pula hanya boleh diberi Ketua Polis Daerah dengan tapisan ketat. Tinjauan yang dilakukan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan seawal jam 8 pagi mendapati orang ramai yang tidak tersenarai dalam pengecualian PKP sudah berbaris panjang untuk mendapatkan surat pelepasan perintah itu. Tidak terkecuali mereka yang tampil untuk memohon bergerak keluar dari daerah dan negeri untuk tempoh tertentu. Namun Ketua Polis Daerah Kuantan, Asisten Komisioner Muhammad Nur Yusuf Ali berkata sebahagian besar pemohon memberikan alasan remeh untuk dipertimbangkan. Antara alasan yang mereka berikan kebanyakannya adalah untuk ziarah keluarga di kampung dan juga menghantar sama ada isteri sama ada anak ke kampung kerana penyambungan perintah ini sehingga 14 April. Selepas memasuki minggu kedua PKP, Polis Pahang kini mengambil tindakan lebih ketat berbanding kaedah nasihat sebelum ini. Orang ramai yang tidak mempunyai surat kebenaran dan melanggar peraturan itu akan ditahan. Bagi mereka yang ditahan dalam sekatan jalan raya oleh polis dan tentera, di sempadan daerah dan negeri akan diarahkan pulang. Boleh dia apa? Satu. Duduk. Duduk. Aku kata dah duduk. Hei, duduk. Munilah. Nampak agak kasar. Namun ini mungkin cara yang wajar bagi mengajar individu yang ingkar arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dipercayai berlaku di Pantai Timur, 6 remaja disebat menggunakan ranting kayu oleh anggota penguatkuasa yang menjalankan rondaan. Muta tengok hok. Masih mengenai individu yang ingkar arahan PKP,
Cubaan untuk lari daripada sekatan gagal apabila berjaya dipintas askar yang bertugas. Video individu itu dicekup tular selepas ia dirakam kamera litar tertutup CCTV. Sebagai langkah pencegahan daripada COVID-19, pelakon Betty Rahmat membeli belah di sebuah pasaraya dengan sut dinosaur. Adik bongsu kepada pelakon Erma Fatimah dan Umi Aida ini memberitahu tindakan itu dilakukan beliau bagi menghiburkan pekerja dan orang ramai yang membeli belah di situ. Pandemik COVID-19 heret ekonomi global ke arah kemelesetan. 100 terbunuh dalam pertempuran di antara tentera Nigeria dengan kumpulan Boko Haram. Juga penduduk dipukul dan didenda kerana ingkar larangan keluar rumah. Semuanya dalam pentas global malam ini hanya di TV9. Operasi pembersihan dan penyahkuman besar-besaran dilaksanakan di kawasan sekitar Seri Petaling, Ibu Negara pagi tadi. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, peruntukan sebanyak 20 juta ringgit telah dipohon oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan supaya pihak berwajib boleh melakukan kerja-kerja sanitasi di seluruh negara. Jadi oleh kerana kita ada keterbatasan peralatan, kita akan prioritize dalam zon yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan itu mana area kita kecilkan sikit supaya keberkesanan dapat dibuat. So dalam wilayah dari segi istilah KKM-nya adalah Titi Wangsa dan Lemak Pantai, melibatkan 6 kawasan paling. Bahagian Ratu Bandar. Beliau berkata demikian sewaktu operasi dilakukan oleh kira-kira 100 anggota Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL dan Alam Flora. Operasi menggunakan peralatan khas untuk membersihkan kawasan yang mempunyai jumlah kes tinggi. Tambahnya, kawasan Seri Petaling menjadi lokasi ujian untuk melihat tahap keberkesanan peralatan dan teknik yang digunakan untuk membersihkan kawasan berkenaan. Ia juga bagi memastikan pihaknya mempunyai tenaga kerja dan peralatan mencukupi. Melalui situasi ini juga, kementeriannya akan membantu mewujudkan satu prosedur operasi standard baharu dalam menghadapi sebarang krisis pada masa hadapan. Kerajaan Negeri Terengganu hari ini melancarkan tabung bantuan COVID-19 Terengganu. Sebagai galakan, Menteri Besar dan Esko Negeri bersetuju membuat pemotongan 50% daripada 2 bulan gaji mereka bagi dimasukkan ke dalam tabung itu. Tabung bantuan COVID-19 Terengganu dilancarkan bagi memberi peluang kepada semua rakyat yang prihatin, penderma korporat dan syarikat swasta untuk membantu golongan yang terjejas akibat wabak pandemik itu di Terengganu. Sumbangan boleh disalurkan melalui akaun tertera. Setiap sumbangan layak mendapat potongan cukai dengan mengikut tata cara garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pemilik akaun Facebook Sahira Ira direman 2 hari kerana memuat naik status menghina polis. Perintah reman dikeluarkan Mahkamah Magistrate Alostar, Magistrate Siti Naqwiyah Muhammad Jamil siang tadi. Wanita yang bekerja sebagai pembantu kedai makan itu ditahan jam 11.30 malam semalam di sebuah rumah di Pendang, Kedah. Suspek dikatakan marah selepas polis menasihatinya supaya pulang ke rumah ketika anggota terbabit sedang melakukan pemantauan ops COVID-19 di tepi jalan Pendang Kobah. Ini adalah kes keempat membabitkan tangkapan sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP di Kedah.
Laporan sukan, perkembangan penundaan Sukan Olimpik Tokyo 2020. Kebanyakan ahli gabungan jawatan kuasa Olimpik antarabangsa IOC meminta Badan Sukan Dunia itu menetapkan tarikh baharu tamasya pada musim panas 2021 berbanding cadangan awal bakal dilangsungkan pada musim bunga. Permohonan itu dikongsi Presiden Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Seri Muhammad Norzal Zakaria yang mengadakan sidang telekonferens bersama Presiden IOC Thomas Bach semalam. Antara intipati perbincangan ahli gabungan dan IOC adalah berkaitan tarikh yang sesuai bagi Sukan Olimpik Tokyo diadakan selepas tarikh asal 24 Julai 2020 ditunda. IOC sebelum ini menjangkakan tarikh baharu Sukan Olimpik mahu diadakan awal 2021 iaitu sekitar musim bunga Mac hingga Mei. Tetapi ahli gabungan hari ini memohon tamasya diadakan pada musim panas sama seperti tarikh kebiasaan Sukan Olimpik diadakan. Ia bagi memastikan sesi kelayakan dapat dipanjangkan dan persiapan rapi dapat dibuat semua atlet bertanding sebelum ke tamasya berkenaan. Juga dibincangkan adalah berkaitan prosedur dan tata cara baharu saingan kelayakan akan dibuat IOC. Sekalipun ia hanya diputuskan selepas tarikh baharu Sukan Olimpik diumumkan, tetapi IOC memberi jaminan keadilan buat semua atlet dan negara bertanding, termasuk penilaian had umur atlet buat acara-acara tertentu seperti bola sepak yang hanya membenarkan pemain-pemain berumur 23 tahun ke bawah beraksi. Manchester United akan memulangkan kembali wang penyokong jika mereka perlu bermain baki perlawanan di laman sendiri tanpa penyokong atau jika liga dibatalkan ekoran pandemik COVID-19. Tarikh akhir untuk tiket bermusim bagi tahun depan juga digantung tanpa sebarang petunjuk bila kempen sedia ada akan bersambung. Bola sepak England digantung sehingga 30 April tetapi mesyuarat klub Liga Perdana minggu depan dijangka akan melanjutkan tempoh berkenaan. United akan menjadi satu daripada klub paling terkesan sekiranya musim 2019-2020 gagal dilengkapkan. Ketika mereka kini berkedudukan kelima Liga Perdana di luar tempat ke Liga Juara-Juara dan masih terbabit dalam saingan Liga Eropah dan Piala FA. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan mereka pagi tadi, pihaknya menawarkan kepada pemegang tiket bermusim sama ada dalam rebate untuk tiket tahun depan atau pemulangan wang berdasarkan baki perlawanan. Tarikh akhir memperbaharui tiket bermusim yang tamat pada 1 Mei juga akan digantung. Baik saudara, laporan sukan itu mengakhiri Berita TV9 malam ini.